Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Sila terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, yang berhormat sekalian. Pertama sekali pihak saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas keprihatinan semua ahli yang berhormat yang telah turut serta membahaskan isu-isu di bawah NRECC sepanjang tempoh usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja kali ini. Untuk makluman, seramai 32 ahli yang berhormat telah membahaskan lebih 45 isu berkaitan NRECC melibatkan tenaga elektrik 8, perubahan iklim 2, alam sekitar 2, biodiversiti dan perhutanan 5, tanah, mineral dan geosains 5, pengurusan banjir 20, bekalan air 3. Saya akan cuba menjawab dan saya akan memberi keutamaan kepada yang berhormat yang hadir pada hari ini. Saya faham bahawa isu-isu yang dibangkitkan dalam portfolio ini sangat dekat dengan wakil-wakil rakyat, terutamanya soal banjir, tanah runtuh, bekalan air, alam sekitar, tenaga dan sebagainya. Dan ia perlu ditangani dengan kadar yang segera. Dan pihak kementerian telah pun menulis surat kepada Yang di-Pertua untuk mencadangkan penubuhan satu jawatankuasa pilihan khas tentang portfolio ini supaya ahli-ahli yang berhormat dapat turut serta dan berkongsi keprihatinan mereka tentang isu ini. Dan pendirian kita ialah sebarang peralihan tenaga mestilah adil dan saksama, dan kita akan berusaha memastikan peralihan ini mampu milik untuk semua rakyat. Kita juga mahu menunjukkan Malaysia sebagai sebuah ahli komuniti global yang bertanggungjawab dan aktif. Dan kita di peringkat NRECC, kita mengusahakan langkah-langkah ke arah kemampanan, kelestarian dan peralihan yang ke hadapan. Perancangannya banyaknya sudah ada, tetapi ia perlu dilaksanakan dengan keazaman politik yang tinggi. Dan negara kita juga, seperti negara-negara membangun yang lain, kita perlu bersuara dengan lebih lantang dan tidak hanya meninggalkan isu ini kepada negara-negara barat. Yang berhormat sekalian, tentang soal bekalan air, yang berhormat Kubang Krian ada memaklumkan tentang soal penyediaan peruntukan khas kepada operator-operator air yang mengalami ketidakmampuan yang serius akibat kenaikan kos elektrik. Untuk makluman, dalam kita ada kerangka ICPT yang menentukan tarif elektrik setiap 6 bulan, dan kita akan mengambil kira tekanan yang dialami oleh syarikat-syarikat utility sama ada bekalan air, pembentungan dan sebagainya di dalam ICPT yang akan datang untuk dikadar kaji yang terbaru untuk membolehkan mereka beroperasi dengan lebih mampan. Seterusnya, Yang berhormat Sungai Petani ada bercakap tentang soal penyelesaian bagi masalah bekalan air di negeri Kedah. Tuan Yang di-Pertua, kementerian sangat komited untuk menyelesaikan isu bekalan air yang dihadapi oleh negeri Kedah, dan antara beberapa langkah yang telah diambil ialah untuk pertama sekali tentang memahami masalah yang dialami, iaitu isu kedudukan kewangan operator yang lemah. Kedua, pembinaan dan pembaharuan aset bekalan air yang tidak seiring dengan pertumbuhan pembangunan, penyelenggaraan aset-aset bekalan air yang lemah, ketiadaan reserve margin 0% untuk negeri Kedah, dan kadar air tidak berhasil NRW yang tinggi. Dan secara tidak langsung ini telah menyukarkan pihak operator air untuk membangunkan dan menyelenggara aset-aset bekalan air bagi meningkatkan tahap perkhidmatan air yang lebih baik kepada rakyat. Tapi apa yang kita akan ambil di peringkat kementerian, pertama ialah pelaksanaan kerja-kerja naik taraf dan baik pulih 5 loji rawatan air di Pendang, Pelubang, Bukit Selambau, Sungai Limau dan Lubuk Buntar Lama dengan peruntukan sebanyak RM931.3 juta, dan projek-projek ini dijangka dapat siap secara berperingkat mulai 2023 sehingga 2024. Seterusnya, program pengurangan NRW di bawah RMK ke-11 yang melibatkan peruntukan 104.7 juta dengan 44.7 juta untuk program NRW di Tanah Besar dan bakinya untuk program NRW di Langkawi.
Kedua-dua projek ini dijangka siap pada tahun ini. Cadangan pembinaan loji rawatan air Sidam Kiri dan Kodiang di bawah pengurusan aset air berhad PAAP berjumlah 80 juta ringgit di bawah tempoh operasi keempat OP4 2021 Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd. Tuan, mohon penjelasan sikit. Terima kasih Pak Menteri atas jawapan dia beri. Saya timbulkan soalan NW ke Langkawi. Kita akui bahawa isu besar ialah berlakunya kebocoran paip di dasar laut. Dan perkara ini telah pun berjalan dalam tempoh yang agak panjang. Apakah penyelesaian secara menyeluruh dapat dibuat supaya sistem bekal air ke pulau ini dibina loji di pulau, bukan di darat, supaya kalau berlaku kebocoran, kadar NWD tidaklah termasuk dalam jumlah yang sangat besar dan kerugian yang sangat besar. Mohon penjelasan. Terima kasih. Yang berhormat Kubang Krian, untuk makluman saya telah mengadakan perbincangan dengan pihak Kerajaan Negeri Kedah termasuk Exco minggu lepas, dan kita membincangkan isu-isu ini secara mendalam. Pertama, betul soal pipe yang bocor tersebut, tetapi kedua ialah membangunkan loji air, pemprosesan air di atas pulau sendiri, dan kita akan meneruskan rancangan pembinaan empangan bawah tanah yang telah dicadangkan dan beberapa projek-projek lain untuk meningkatkan bekalan air bagi Pulau Langkawi. Ya, Pak Menteri boleh mencelah. Cuma sebelum saya nak membangkitkan isu ini, saya nak tanya sama ada Yang Berhormat Menteri nak menerangkan mengenai kenaikan surcharge ICPT. Kalau nak terangkan, saya tunggu dulu. Terima kasih. Dah. Ya, saya akan terangkan. Sebab ini saya fokus on bekalan air dahulu. Belum lagi. Saya akan sampai. Terima kasih. Mencabar sikit speaker sebab dua-dua mantan menteri ada di depan saya pada hari ini. Bersabarlah. Okey, seterusnya yang Pak Menteri, sedikit lagi dari SIP. Terima kasih Pak Menteri. Berkaitan dengan sumber air yang nak diproses untuk satunya untuk domestik dan juga pertanian, projek jenis yang transfer di daerah saya nampak sudah tertangguh sekian lama, dan apa status sebenarnya projek ini, dan jika tidak dapat disiapkan untuk fasa 2, fasa 3, nampak ia akan menjadi projek terbengkalai dan menyebabkan kerugian besar pihak kerajaan sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertanyaan yang dibangkitkan tu pihak kami akan beri secara bertulis jawapan kepada Yang Berhormat tentang status projek tersebut. Yang Berhormat Labuan ada ke? Okey. Terima kasih Yang Berhormat Labuan yang bertanya tentang isu menyelesaikan masalah bekalan air di Labuan. Untuk makluman Yang Berhormat, di bawah Rolling Plan ketiga Rancangan Malaysia ke-12, banyak 2 projek naik taraf loji rawatan air telah diluluskan untuk bekalan air di Labuan, iaitu kerja-kerja naik taraf loji rawatan air Kampung Lawa Gadung Beaufort serta kerja-kerja berkaitan yang kosnya 14.1 juta dan kapasiti loji tersebut ialah 76 juta liter sehari, dan dijangka siap dan telah pun siap pada 2021. Dan kedua ialah meningkatkan kemudahan empangan dan loji wilayah Persekutuan Labuan yang kosnya 146.6 juta dan statusnya telah diluluskan oleh pihak kerajaan. Terdapat 10 sub-projek di mana 9 sub-projek telah siap sepenuhnya, dan 1 projek iaitu kerja-kerja naik taraf sistem takungan air mentah di muka Sauk LRA Kinabenua wilayah Persekutuan Labuan berkapasiti 3 juta liter sehari sedang dalam proses tender selepas penamatan kontraktor yang ada sebelum ini. Dijangka tender semula akan dilaksanakan pada Mac 2023 dan SST pada Julai. Yang Berhormat Bidang Laluan, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Yang Berhormat Menteri, saya ingin bertanya, peruntukan 146 juta yang disebutkan telah diluluskan, bila kira-kiranya ia dilaksanakan? Kerana masalah air di Labuan ni, seperti yang Berhormat Menteri sedia maklum dalam ucapan saya, sudah mencapai tahap kritikal. Jika berlaku sebarang masalah di Lawa Gadung, orang Labuan tidak mandi 4 ke 5 hari. Minum bolehlah kan, beli air mineral, mandi tu. Masalah di Labuan lagi, kita ada beberapa loji rawatan
39 tahun kita jadi wilayah. Kenapa kerajaan tidak ada perancangan untuk menyediakan loji rawatan seperti yang dicadangkan sebentar tadi untuk Langkawi? Buat di daratan. Kita ada, tapi kemampuan dia tu sangat sedikit. Saya dipahamkan setelah saya berucap oleh bahagian bekalan air bahawa proses menaik taraf loji rawatan jalan kolam sedang dibuat. Tetapi saya tengok bila mendengar taklimat beliau, dianya dilakukan seperti piecemeal basis. Macam orang kata melepaskan batuk di tangga. Boleh tak Yang Berhormat Menteri maklumkan kepada saya berapa lama lagi kiranya orang Labuan ni boleh mendapat air dengan sempurna? Terima kasih Yang Berhormat. Yang projek tadi yang disebut di Kinabenua, ia telah ada masalah dengan kontraktor sebelum ini. Jadi kerajaan telah pun tamatkan perkhidmatan kontraktor tersebut dan kita akan mulakan proses tender semula dan dijangka siap pada suku ketiga 2024. Ya, jadi tentang beberapa butiran lain yang itu kita maklum, kita tahu tentang kepentingan air dan kita akan teruskan sokongan daripada peringkat kerajaan persekutuan. Di bawah penyelesaian jangka masa panjang, kerajaan juga memperuntukkan 206.4 juta di bawah RP2 RMK ke-12 bagi melaksanakan bekalan air di Labuan. Ini termasuk 4 projek naik taraf dan penggantian sistem agihan bekalan air dan paip lama sepanjang 50 km yang akan memanfaatkan 20,000 akaun. Dan projek ini mula dilaksanakan pada Jun tahun lepas dan dijangka siap secara berfasa pada tahun 2025. Sementara itu tentang untuk meminimalkan masalah gangguan bekalan air yang disebut oleh Yang Berhormat, bahagian bekalan air Labuan dalam proses untuk melaksanakan kerja pembaikan paip bocor dengan kadar segera, menghantar bantuan alternatif seperti lori tangki air dan memantau dan mengawal aras tangki imbangan dan tangki perkhidmatan, melaksanakan kerja-kerja pengesanan paip bocor secara aktif leakage control ALC, mengawal tekanan air pada pressure reduce valve PRV atau sluice valve, meletakkan tangki statik di kawasan yang berpotensi mengalami gangguan bekalan air dan gerak kerja bersama dengan agensi-agensi lain. Saya mohon pencerahan Menteri sebelum masuk bab lain, isu bekalan air. Ya, Tebal. Ya. Kejap. Nampaknya Menteri, isu bekalan air ni di Malaysia mana-mana negeri pun tak cukup. Soalan saya atau penjelasan saya minta daripada pihak Menteri ialah, selain daripada kita cuba menambah bekalan air, mungkin tak kita juga kena cuba fikirkan macam mana kita nak kurangkan atau mendidik orang untuk menurunkan penggunaan air. Sebab berdasarkan kepada angka yang dikeluarkan oleh SPAN, seorang Malaysia setiap hari dia guna 201 liter air. Ini adalah 20% lagi tinggi daripada recommendation daripada United Nations yang hanya mencadangkan seorang guna 165 liter sehari. Dan kalau kita bandinglah dengan jiran-jiran negara kita di Thailand, penggunaan adalah 193 liter sehari. Di Singapura lagi rendah, 151. Maka apakah usaha yang boleh dilakukan oleh kementerian untuk memastikan kita boleh cuba mendidik orang untuk kurangkan penggunaan air, tetapi tanpa menjejaskan kesejahteraan rakyat? Baik, terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Ada beberapa isu tentang perkara ini dan saya cuma jawab secara ringkas. Pertama, untuk mengurangkan air, dia ada aspek NRW. Dan itu menerusi SPAN, kita ada insentif yang disediakan dan negeri-negeri seperti Johor dan Selangor menunjukkan peningkatan yang sangat baik dalam mengurangkan NRW dan kerajaan memberi matching grant kepada mereka. Dan ada juga grant secara terus diberikan kepada negeri-negeri yang mahu mengurangkan NRW. Tapi kedua, penggunaan air kita memang sangat-sangat tinggi. Jadi itu satu perkara yang mungkin mengambil masa. Sebab itu soal habits, soal kebiasaan kita. Dan mau tidak mau, dan ini keputusan yang telah diambil dan dimaklumkan oleh kerajaan sebelum ini juga tentang soal tarif air. Jadi bila soal tarif air itu terlalu rendah, ia memberi tekanan kepada syarikat air dan juga melahirkan sikap yang mungkin tidak menghargai air di kalangan rakyat kita. Dan tahun lepas telah diluluskan di bawah kerajaan sebelum ini untuk dinaikkan dahulu bukan domestik.
ya, tarif, dan kemudian peringkat seterusnya mengkaji semula tarif-tarif domestik. Jadi itu secara jujur antara perkara yang kita perlu ambil maklum untuk kita atasi masalah ini. Okey, seterusnya. Speaker, pasal air. Sebelum masuk bangkit dalam perbahasan atau tidak? Sikit aja. Tak, saya nak bergerak, banyak lagi isu lain. Tak, sebab kita punya negara kita ni banyak air. Air laut, air sungai, air hujan sehingga banjir. Boleh tak kerajaan membuatkan perancangan saya dia tak bangkal tak dibangkitkan dalam perbahasan yang ada. Menteri tak bagi. Menteri tak bagi. Menteri tak bagi. Dibangkit dalam perbahasan. Saya nak jawab yang lain yang berhormat yang Menteri bangkit. tak bagi, sila duduk. Yang berhormat, sila duduk. Floor ni floor menteri, minta kat menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Isu tenaga elektrik yang dibangkitkan, saya mulakan sekali lagi dengan sahabat saya daripada Labuan tentang pembangunan sistem jana kuasa baru untuk sehingga 200 megawatt untuk Labuan. Untuk makluman, berdasarkan kepada unjuran permintaan puncak yang dilaksanakan oleh kerajaan, permintaan tenaga elektrik di Labuan sehingga tahun 2026 dijangka dapat ditampung oleh loji jana kuasa patau-patau yang sedia ada. Kerajaan Persekutuan kini sedang meneliti option yang terbaik bagi pembekalan elektrik di Labuan, termasuklah pembinaan kabel dasar laut baru atau pembangunan loji jana kuasa baru. Perancangan option-option tersebut akan dimuktamadkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Pembekalan Elektrik dan Tarif JPET yang merancang dasar tenaga selama 20 tahun bagi tahun 2023 untuk peringkat negeri Sabah. Seterusnya, yang berhormat payah besar membangkitkan soal pelan jangka masa panjang peralihan tenaga dari sumber tenaga yang kepada sumber tenaga yang mampan. Dalam kita berurusan dengan masalah tenaga, kita akan selalu berhadapan dengan apa yang dipanggil trilema tenaga. Satu ialah affordability, kemampuan untuk akses kepada tenaga. Kedua ialah soal sustainability, kelestarian. Dan ketiga ialah soal security untuk mendapat tenaga. Untuk makluman, sekarang penjanaan tenaga boleh baru di Malaysia secara keseluruhan, Sabah dan Sarawak termasuk hidro, telah mencapai 16% dari segi penggunaan atau penjanaan dengan jumlah kapasiti terpasang 24%. Untuk Semenanjung, penjanaan TBB adalah kira-kira 6 sehingga 7% berbanding dengan kapasiti 17%. Ini kerana sebahagian besar penjanaan TBB di Semenanjung adalah menerusi solar yang mempunyai tempoh penjanaan elektrik di antara 5 hingga 6 jam sehari sahaja. Atas hakikat itu, kerajaan telah membuat pelan hala tuju tenaga boleh baru Malaysia atau Malaysian Renewable Energy Roadmap yang telah menetapkan langkah-langkah strategik pembangunan TBB sehingga tahun 2035 bagi meningkatkan kapasiti TBB negara kepada 31% pada 2025 dan 40% pada tahun 2035. Dan antara langkah-langkah yang telah diperkenalkan termasuklah program Green Electricity Tariff untuk memberikan pilihan kepada pengguna elektrik untuk membeli bekalan elektrik hijau dari sumber solar dan hidro daripada syarikat utility, Green Corporate Power Program bagi membolehkan pengguna komersial dan industri yang memerlukan bekalan hijau mendapatkan bekalan elektrik hijau secara langsung dengan pemaju loji jana kuasa solar. Jadi mereka ada virtual PPA untuk membekalkan tenaga. Dan seterusnya, pelaksanaan projek perintis Battery Energy Storage System. Ini basically is battery, dan bila kita menggunakan teknologi ini, banyak masalah tenaga boleh baru seperti solar dan sebagainya dapat kita atasi. Dan ini akan membantu juga untuk kita mempelbagaikan sumber penjanaan elektrik negara yang banyak bergantung kepada gas dan juga arang batu buat masa ini. Kerajaan juga telah dalam mesyuarat JPET 2022 pada 7 Februari 2023 telah memutuskan tiada pelanjutan loji jana kuasa arang batu setelah ia tamat. Kedua, tiada pembinaan loji jana kuasa arang baru. Seterusnya, mengekalkan sasaran tenaga boleh baru 2025 dan 2040 yang telah ditetapkan, dan penggunaan solar hybrid and battery storage pada tahun 2030. Seterusnya, Yang Berhormat Aitam memohon kerajaan menjelaskan dasar kerajaan terhadap penetapan kadar cas elektrik bagi stesen pengecas kenderaan elektrik. Kementerian buat masa ini tidak ada halangan untuk pihak yang ingin menyediakan stesen pengecas EV
bagi menyokong ekosistem pembangunan EV di Malaysia. Kementerian melalui Suruhanjaya Tenaga telah mengeluarkan Guide on Electric Vehicle Charging System sebagai panduan dan penyediaan infrastruktur untuk standard pemasangan, keselamatan dan penyelenggaraan. Namun dari segi charge ataupun yang ditetapkan buat masa ini tidak ada yang secara spesifik. Kadar tarif elektrik bagi pengecasan kenderaan EV berdasarkan tawaran oleh pengusaha masing-masing dan tidak dikawal selia oleh ST. Dan kementerian berpandangan bahawa untuk masa ini ada keperluan untuk menggalakkan persaingan yang kompetitif berdasarkan willing seller, willing buyer, memandangkan kita nak majukan lagi electrification ini di dalam ekonomi kita. Kadar tarif bagi pelesen EVCS ini ditetapkan oleh TNB dan berdasarkan kategori tarif perdagangan tarif B, tarif komersial arm voltan rendah bersamaan dengan 51 sen per kilowatt jam tertakluk kepada paras voltan bekalan. Dan ini adalah lebih rendah berbanding dengan tarif yang dibekalkan di Singapura ataupun di Thailand. Seterusnya, Keluang ada. Okey, terima kasih. Memohon kerajaan mengusulkan cadangan yang lebih mesra ahli-ahli parlimen dan pegawai kerajaan di kawasan parlimen agar penggunaan tenaga elektrik dapat dikurangkan secara tidak langsung dapat menjaga alam sekitar. Pihak kami menyambut baik atas cadangan tersebut dan aspek pengurusan tenaga telah pun diambil kira oleh JKR semasa kerja-kerja ubah suai dilaksanakan di parlimen. Pihak JKR turut menjalankan penyelenggaraan berkala untuk memastikan aset-aset di bangunan ini sentiasa cekap dan jimat tenaga. Ini termasuklah langkah-langkah penjimatan tenaga seperti memastikan suhu berada pada tahap optimum 24 sehingga 26 darjah Celsius sahaja. Penggunaan pencahayaan semula jadi dan lampu cekap tenaga. Dan seterusnya Saratok. Okay. Saya akan bagi secara bertulis. Menteri. Ya. Ya, terima kasih atas jawapan tadi dan kerana Datuk Speaker pun ada, iaitu saya ingin ulangi sekali lagi kerana apabila saya sampaikan ucapan saya hari itu adalah timbalan Speaker yang dalam chamber ini, iaitu cadangan saya sebenarnya adalah bukan sahaja untuk laraskan suhu dalam semua bilik pejabat kerajaan dan juga parlimen, tetapi yang penting adalah kod pakaian kita sebenarnya tak sesuai dengan iklim tropika negara kita. Di luar sana sangat panas, tetapi di dalam bilik pejabat kerajaan semua terpaksa pakai kot, pakai blazer, pakai leher, tali leher, dan akhirnya semua orang keluar makan tengah hari, semua buka blazer, buka tali leher kerana panas di luar sana. Apabila masuk pula, semua nak pakai balik blazer dengan tali leher. Dan semua orang akan minta turunkan suhu dalam bilik kerana panas. Turunkan ke naikkan suhu? Tak, turunkan sampai suhu yang sangat rendah supaya sejuk. Tetapi sebenarnya ini tidak mesra alam sekitar kita dan kita akan terpaksa guna lebih banyak tenaga elektrik untuk suhu direndahkan. Iaitu saya minta government leads dalam usaha mengatasi masalah perubahan iklim supaya kod pakaian kerajaan diubah sesuai untuk mengatasi masalah ini. Okay. Kalau government kerajaan pun tak itu ketuai, isu lain. Itu bukan isu kementerian. Parlimen. Parlimen juga, iaitu saya minta bukan sahaja menteri. Yang tu yang berhormat boleh cakap dengan saya lah ya. Iya. Yang tu bukan dengan menteri. Tak apa, kita cakap di luar kan. Ya. Okey, terima kasih menteri dan juga terima kasih Silakan, dengan Datuk Speaker. Yang berhormat, peringkat kementerian kita tidak ada masalah dan saya fikir yang amat berhormat Tambun telah memulakan contoh baik apabila melonggarkan sedikit kod pakaian dan kita sebelum ini juga telah memulakan pemakaian baju batik pada hari Khamis. Jadi yang selebihnya saya serahkan pada yang berhormat Tuan Yang di-Pertua. Saya dengar dengan jelas. Terima kasih. Okey, seterusnya Okey, seterusnya yang berhormat Simpang Renggam. Ada? Tak ada. Saya sekadar ingin menjawab tentang isu tenaga elektrik, perkara yang telah dibangkitkan oleh yang berhormat Kota Baru. Untuk makluman, ya,
kita ada kerangka ICPT, dan ICPT ini dibuat dengan cadangan untuk kita pass through kenaikan atau penurunan harga bahan api kepada pengguna. Jadi pihak kerajaan pada tahun lepas kita telah mengambil keputusan waktu itu bahawa kita akan menaikkan atau tarif kepada surcharge, ya. Kita menaikkan surcharge bagi pihak bukan domestik yang menggunakan medium dan high voltage. Jadi itu keputusan yang telah diambil oleh kerajaan kerana beban subsidi kerajaan pada waktu itu adalah sebanyak 14 bilion ringgit sekiranya nak dikekalkan tarif yang sedia ada. Dan namun ya, kerana kita masih lagi bagi subsidi kecil kepada malah medium dan high voltage non domestic users, dan tarif yang kita bekalkan kepada pengguna kategori pertanian, PMKS dan juga untuk domestik, maka kos kepada kerajaan tahun lepas dari segi subsidi adalah sebanyak 10 bilion ringgit, ya, untuk unjuran untuk 6 bulan pertama kali ini. Ya, terima kasih. Terima kasih sahabat saya Setiawangsa. Saya teruja dengan satu kenyataan daripada Yang Berhormat Tambun pada 14 bulan 12 2022 berkaitan dengan tarif elektrik ni. Yang Berhormat Tambun mengatakan bahawa kerajaan tidak berhasrat untuk membebankan rakyat dengan kenaikan tarif elektrik. Sebaliknya, ia hanya mengesankan konglomerat yang terlibat dalam aktiviti ekspor. Namun demikian, Yang Berhormat Menteri, pada masa yang sama Suruhanjaya Tenaga ST telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa kerajaan mengenakan kenaikan surcharge ICPT sebanyak 20 sen per kilowatt jam, yang mana sebelumnya hanya 3.7 sen 1 kilowatt jam, kenaikan sebanyak 566%. Jadi persoalan saya, bagaimana Kementerian NRECC tanpa tenaga sekarang, tenaga dah macam tak penting, energi tak ada, bagaimana air pun tak ada, bagaimana kementerian nak mengimbangkan hasrat Yang Berhormat Tambun dengan realiti kenaikan surcharge ICPT ini, yang kalau saya nak bagi contoh Yang Berhormat sedikit masa, kenaikan bil elektrik kepada industri yang ada kaitan dengan rakyat jelata. Yang pertamanya, sebagai contoh, sebuah shopping center, retail shopping center, sekarang ini bil dia hanya 74,000, dengan kenaikan ICPT ini menjadi 88,000, 18%. Banyak lagi lah yang hampir 20%. Bagaimana, soalan saya, bagaimana nak selaraskan hasrat kerajaan dengan realiti yang terpaksa dihadapi oleh rakyat jelata? Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, sama soalan yang hampir sama juga, ICPT, Imbalance Cost Pass-Through. Apa yang berlaku yang disampaikan oleh Kota Baru itu memang betul. Sebab kita lihat kalau domestik tidak kena, kebanyakan SME, industri, komersial kena. Dan kita dah buat satu anggaran daripada 5 persatuan yang minta kerajaan tengok balik ini, kenaikan dia daripada 20% hingga 40%. Ini akan menyumbang kepada kadar inflasi. Jadi apakah pendirian kementerian ini untuk membantu, kerana dalam keadaan kita nak memulihkan ekonomi, ICPT daripada 37 sen kepada 20 sen adalah satu kenaikan yang agak mendadak, iaitu hampir 6 kali ganda. Terima kasih. Silakan Menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat sekalian. Pertama, kita kena maklum bahawa kalau kita berada di negara yang tidak ada subsidi, ya, sebagai contoh di Singapura, harga pasaran elektrik mereka totally driven by market forces. Ya, mereka ada bagi subsidi secara targeted, secara berasingan. Jadi bila di negara kita, ya, kita ada kerangka ICPT untuk menetapkan tarif harga. Pertama. Kedua ialah kita masih lagi melindungi, kita kekalkan kadar yang sama bagi pengguna-pengguna domestik hatta T20, dan itu pun bagi saya satu perkara yang kita perlu fikir semula di masa hadapan, kerana bila kita bercakap soal tarif untuk T20 juga, mereka sepatutnya kalau mereka boleh dapat gaji yang besar, mereka kena bayar tarif yang lebih kompetitif. Tetapi untuk M40 dan B40, saya setuju bahawa kita perlu lindungi mereka. Dan kedua, kalau kita bercakap tentang pengguna bukan domestik,
ya, pengguna bukan domestik yang terutamanya yang menggunakan high and medium voltage. Bermakna mereka adalah operasi-operasi yang besar. Saya setuju ada beberapa syarikat yang terkesan, misalnya syarikat utility. Itu bagi kesan pada rakyat, dan dalam kitaran ICPT yang akan datang, kita akan bagi kadar yang lebih baik kepada mereka. Yang saya boleh sebut di sini ialah bahawa kita tidak boleh meneruskan corporate subsidies. Di ekonomi kita, korporat mendapat keuntungan yang lebih besar berbanding dengan kadar gaji dan sebagainya, dan antara isunya ialah corporate subsidies yang kita benarkan, kita berikan selama ini. Jadi kita kena beralih kepada subsidi secara bersasar, dedicated, targeted subsidies yang memberi manfaat kepada rakyat secara langsung. Sebab dia ada beberapa perkara lagi. Pertama ialah soal energy efficiency yang kita akan juga gubal perundangan untuk perkara tersebut. Sekarang bila kadar tarif lebih tinggi, syarikat-syarikat kena kaji cara yang lebih efisien untuk menghasilkan sesuatu produk. Dan yang kedua, Tuan Ketua boleh saya minta laluan. saya nak teruskan ya, sebab banyak lagi soal banjir pun belum masuk. Sikit aja ni, saya nak teruskan Yang Menteri. saya. Saya ni bersangkutan dengan ICPT ya, untuk industri. Floor saya nak teruskan. Menteri tak bagi. Tak bagi ya? Okay. So yang saya boleh sentuh di sini, ya, kita tidak mahu kita mahu mereka menjadi lebih energy efficient, dan kita nak menarik pelabur di negara kita bukan lagi atas dasar kos yang rendah, gaji rendah, kos rendah, tarif rendah. Tidak. Kita nak tarik orang melabur di negara kita kerana nilai tambah yang dapat kita berikan. Tuan Speaker. Terima kasih. Seterusnya Menteri yang berhormat Menteri, saya cuma nak memaklumkan ya, kepada soal, sebab banyak lagi ada isu banjir yang saya yakin yang berhormat sekalian nak jawab, nak dengar. Jawapan daripada Temerloh saya tak terima berkaitan duduk, yang berhormat duduk, Menteri tak bagi. Ya. Sebab ada banyak lagi soalan di sini yang saya akan jawab, termasuk soal banjir. Soal perubahan iklim. Yang berhormat Kubang Krian tadi ada sebut, saya akan berikan secara bertulis. Seterusnya yang berhormat Bentung yang bertanya tentang hala tuju kerajaan bagi penggubalan Akta Perubahan Iklim yang menetapkan sasaran pelepasan karbon dan liputan hutan menjelang 2040. Untuk makluman yang berhormat, kita telah ada komitmen pengurangan pelepasan gas rumah kaca GHG di bawah perjanjian Paris untuk kita kurangkan intensiti pelepasan karbon sebanyak 45% berdasarkan KDNK pada tahun 2030 berbanding 2005. Pada masa yang sama, Malaysia juga telah menerusi yang berhormat Bera ketika itu telah mengumumkan target untuk mencapai pelepasan GHG sifar bersih seawalnya pada tahun 2050. Untuk makluman ahli yang berhormat, perundangan berkaitan perubahan iklim merupakan salah satu kaedah untuk melaksanakan usaha pengurangan pelepasan GHG ini yang merentas pelbagai struktur ekonomi. Merujuk kepada akta-akta yang sama yang dibuat di negara lain, tujuan utama akta digubal adalah untuk memenuhi obligasi pengurangan pelepasan GHG untuk memangkin negara menjadi negara rendah karbon. Sehubungan dengan itu, kerajaan menerusi Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim sedang dalam peringkat awal membangunkan RUU Perubahan Iklim Negara, dan pembangunan RUU ini dijangka mengambil masa 2 hingga 3 tahun, dan kita akan mengambil pendekatan whole of nation approach. Okey, seterusnya tentang isu biodiversity dan perhutanan. Jeli ada di sini? Ada. YB boleh sebutkan senarai tak? Ya. Senarai. Sebutkan senarai semua. Ya, saya akan yang YB yang terlibat. Jadi kita boleh tunggu. Ya. Nanti saya ni sebab memang confirm ada yang akan tertinggal. Jadi sebab itu saya sebut apa yang ikut tajuk kecil. Seterusnya tentang soal yang ini, saya ingat banyak minat juga daripada Bentong dan Pendang dan juga Kubang Kerian tentang soal EFT, iaitu penjelasan pihak kerajaan terhadap pemberian pampasan di atas hasil hutan yang tidak dapat dikeluarkan oleh negeri-negeri dan offset pengeluaran karbon dan pampasan yang munasabah. Jadi di peringkat kerajaan, sejak 2019 telah diperkenalkan Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation sebagai satu insentif kepada kerajaan-kerajaan negeri yang melindungi dan memelihara kawasan perlindungan. Ya, kita tahu antara rungutan yang diberikan oleh kerajaan negeri ialah mereka dikecam bila membangunkan hutan, tetapi mereka perlukan sumber untuk mengelakkan pembangunan tersebut. Dan ini adalah komitmen Kerajaan Persekutuan, dan saya percaya perkara ini akan juga disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam ucapan belanjawan esok.
Dan ini ialah untuk menggalakkan dalam usaha konservasi biodiversiti dan juga menggalakkan kerajaan negeri untuk mewartakan kawasan perlindungan dan hutan simpan kekal. Dan sejak diperkenalkan, Kementerian Kewangan pada tahun Menteri Kewangan Negara, kalau spesifik pada Kedah, sebab soalan ini dibangkitkan juga oleh Pendang, kita telah salurkan sebanyak 5.83 juta ringgit pada 2019 dan tahun 2021 dan 2022 4.4 juta ringgit setiap tahun. Okey, seterusnya Ampang dan Temeloh ada? Okey, seterusnya pasal soal punca kejadian tanah runtuh yang berlaku, dan untuk makluman pihak JMG telah ataupun Jabatan Mineral dan Geoscience adalah pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan penyiasatan bencana geologi tanah runtuh berpandukan prosedur operasi standard siasatan bencana tanah runtuh. Sepanjang tahun 2021 hingga kini, pasukan ini telah menjalankan kajian siasatan tanah runtuh yang berlaku di Gunung Jerai, Yan, 18 Ogos 2021, 6 lokasi di Ampang antara 2021 hingga 2022, Kampung Iboi Baling 4 Julai 2022 sehingga 4 Julai 2022 dan Batang Kali, Hulu Selangor. Ini insiden yang terbaru 16 Disember 2022. Berdasarkan siasatan-siasatan ini, ada dua faktor utama. Pertama ialah faktor pencetus, seperti curahan hujan lebat yang melampau yang menyebabkan kejadian tanah runtuh bertambah buruk dan kerap akibat kadar hakisan semakin giat dan kandungan air semakin tinggi. Satu lagi ialah faktor penyebabnya ialah faktor semula jadi dan faktor bukan semula jadi. Kalau faktor semula jadi ialah faktor geologi dan juga aliran air dan air bawah tanah. Kalau faktor bukan semula jadi adalah kurang penyelenggaraan soal longkang, tersumbat sistem saliran, ketidaksesuaian guna tanah dan juga kelemahan reka bentuk dan kejuruteraan. Jadi antara inisiatif yang dibuat ialah pembangunan sistem amaran awal bencana geologi dan tanah runtuh dan tolok hujan seperti di Gunung Jerai, Yan, Kampung Dumbiring Atas, Kundasang dan Lata Bukit Hijau, Baling, termasuk 8 taman ekorimba bagi meningkatkan kesiapsiagaan komuniti. Juga program pemekasaan komuniti berkonsepkan pengurusan risiko bencana geologi berasaskan komuniti yang telah dilaksanakan di 14 lokasi hotspot. Sungai Petani dan SIK ada? Menteri, mohon sedikit pertanyaan. Saya sebenarnya membangkitkan tentang isu cerun ini, isu pengurusan dan juga perniagaan. Saya bertanya tentang apakah kita ada satu peruntukan yang khas. Sebabkan saya lihat apa yang berlaku di Ampang contohnya, selain daripada apa yang Menteri sebut 6 lokasi di Ampang, sebenarnya dia melibatkan jutaan ringgit bila sesuatu perkara ataupun tanah runtuh itu berlaku. Jadi saya mencadangkan pada masa tersebut supaya kita ada satu peruntukan seperti bagaimana Maris untuk jalan-jalan, kita juga ada peruntukan untuk penyelenggaraan dan juga pemeliharaan cerun. Jadi saya mencadangkan pada pihak kerajaan untuk memikirkan satu bajet yang khusus. Kalau di Ampang saja kajian kita buat, kita perlu memperuntukkan 24 juta hanya untuk pemeliharaan dan meletak tolok-tolok jangka untuk memastikan cerun itu selamat atau tidak. Jadi apakah sebenarnya jawapan daripada perkara ini? Terima kasih. Menteri, sikit ya tentang kalau setengah depan tentang Gunung Jerai yang air banyak semua kejadian bencana tu. Sebelum ni ada dicadangkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan untuk buat Sabo Dam. Dia apa statusnya? Kalau Menteri tak dapat bagi bertulis pun tak apa. Terima kasih. Okey, untuk yang soalan daripada Alustar, kita akan bagi secara bertulis jawapannya. Untuk Ampang, perkara tersebut adalah satu cadangan yang baik yang kita rasa kita akan kaji di peringkat Kerajaan Persekutuan untuk pelaksanaannya. Okey, seterusnya soal banjir, minta sikit masa. Silakan. Memang soal banjir dan hakisan pantai adalah satu cabaran yang sangat besar. Dan antara apa yang dibuat oleh kerajaan ialah kita dalam proses membangunkan plan adaptasi kebangsaan. Ini sebenarnya lebih penting bagi negara seperti kita. National Adaptation Plan yang merangkumi plan tindakan dan strategi jangka panjang seperti untuk sektor kesihatan awam, infrastruktur, keselamatan dan sumber air, pertanian, perhutanan dan biodiversiti, pemakaian indeks adaptasi perubahan iklim Malaysia dan juga mengintegrasikan faktor perubahan iklim dalam perancangan kita. Secara umumnya, kejadian banjir dapat dikurangkan melalui pendekatan secara struktur dan bukan struktur, dan tanggungjawab
kita juga tengok pelbagai agensi yang bertanggungjawab, sama ada di peringkat PBT, di peringkat JKR, JPS yang berada di bawah NRCC, Pejabat Tanah dan Daerah serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan antara yang secara spesifik yang kita nak sebut ialah beberapa projek terbaru tebatan banjir. Kita sudah berubah kepada daripada 100 ARI, iaitu purata kebarangkalian berlakunya banjir, daripada 100 ARI kepada 200 ARI. Lebih baik. Kalau kita tengok di London misalnya, di tepi lembangan Thames, mereka telah sampai 500 ARI. Yang paling gold standard ialah Belanda, negara yang banyaknya bawah laut, ialah sebanyak 1,000 ARI. Jadi kita baru nak naik daripada 100 ke 200 untuk kita siap saga dengan perubahan iklim. KAPA ada menyebut tentang cadangan penyelesaian isu banjir di Parlimen KAPA. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian telah menyalurkan sebanyak 20 juta ringgit di bawah RMK ke-12 bagi projek pemuliharaan sungai untuk kurangkan risiko banjir ke Negeri Selangor pada tahun 2022. Daripada peruntukan tersebut, JPS Negeri Selangor telah memperuntukkan 1.4 juta khasnya untuk Meru, Sementara dan juga Selat Kelang dengan melaksanakan 5 projek mitigasi jangka pendek. Selain itu, kerajaan negeri juga telah memperuntukkan sebanyak 67.5 juta ringgit melibatkan 4 projek tebatan banjir kepada JPS negeri untuk melaksanakan beberapa projek mitigasi jangka masa panjang. Kementerian melalui JPS juga telah merancang melaksanakan projek tebatan banjir di Sungai Kapar Kecil dan Sungai Kapar Besar tertakluk kepada kelulusan daripada agensi pusat. Mohon mencelah. Ya. Tanjung Karang, saya tak pasti Tanjung Karang ada disebut tadi. Tapi semasa ucapan perbahasan saya ada menyebut berkenaan dengan banjir air laut disebabkan benteng pecah. Sebenarnya di kampung lembah pantai Sungai Kajang, kita ada 223 penduduk yang sentiasa terancam apabila berlaku air pasang besar. Kerana benteng ataupun tembok yang ada adalah tembok sementara. Dan saya dimaklumkan tembok tersebut telah diluluskan sejak tahun 2019 sebanyak 12 juta ringgit. Tapi sehingga sekarang tembok kekal tidak dibina. Saya minta penjelasan daripada Menteri. Ada jawapannya. Ada. Terima kasih. Tangga batu sikit. Sekejap, saya jawab dulu. Saya pun sebenarnya dah habis. Untuk Tanjung Karang, tentang soal tembok pemecah ombak dan benteng. Ini memang masalah besar. Sebelum ini saya ada turun ke negeri Terengganu. Kita dapat tengok jalan yang sekarang, yang sebelum ini boleh akses secara langsung, sekarang dah jadi tepi pantai betul-betul. Jadi apa yang saya nak katakan, ini adalah bukti perubahan iklim yang kita boleh nampak dengan depan mata kita. Bagi soal Tanjung Karang, kerajaan menerusi JPS telah melaksanakan projek kawalan hakisan dan memperkukuhkan benteng pantai di Sungai Kajang, Tanjung Karang, daerah Kuala Selangor. Projek ini melibatkan kerja-kerja pembinaan dan meninggikan ban pantai sepanjang 2 km bagi mengatasi masalah limpahan air laut. Sekarang dalam proses nak siap dia punya reka bentuk dan dijangka dilaksanakan pada Julai 2023 dengan tempoh selama 18 bulan untuk projek tersebut. Menteri minta tanggapan menjelas sikit. Okey, bagi saya 5 minit. Yang berhormat Menteri, saya banjir di Rantau Panjang minta jawapan. Menteri Batang Lupa. Boleh, tangga batu sikit saja. Sekejap. Okey, Menteri ada 5 minit lagi ya. Tak, dalam ucapan bahan usul Tita Raja, saya ada menyentuh soal tebatan banjir di Kampung Kerubung di Tangga Batu sebab dia melibatkan 250 keluarga. Sebab dia ni bukan berlaku kita panggil bermusim, tapi dia hujan lebat je akan berlaku banjir. Jadi perlulah saya minta supaya kementerian yang berkaitan berikan perhatian. Okey, Menteri Batang Lupa, satu soalan. Ya, saya bagi saya ni sebab memang saya tahu banjir ni memang banyak soalan dia. Jawapan dia ada. Memang saya takkan sempat habis. Menteri, semua. Saya memang tak sempat jawab. Ya. Ya, Menteri dah datang ke Terengganu, tengok penerus. Batang Lupa. Harap ada jawapan Ya. Yang ada kita akan terus saya akan cuba dahulukan ya. Okey. Bagi Menteri jawab dulu, bagi Menteri jawab dulu. Ya. Saya mulakan dengan Rantau Panjang yang bercakap tentang soal RTB Sungai Golok. Dan yang memerlukan perundingan bersama kerajaan Thailand dan melihat undang-undang dan kepentingan di kedua-dua buah negara. Dan saya sendiri ada turun 2 kali untuk kita lihat perkara tersebut. Kementerian melalui JPS sedang melaksanakan pelbagai projek tebatan banjir di lembangan Sungai Golok dalam usaha mengurangkan risiko banjir semasa musim monsun timur laut
khususnya di jajahan Jeli, Rantau Panjang, Pasir Mas dan Tumpat. Bagi mengurangkan risiko banjir di jajahan Tumpat, JPS sedang melaksanakan projek PLSB Sungai Golok Kesban fasa 1 dengan ceiling cost projek 656 juta dan projek ini dijangka siap pada Ogos 2024. Bagi jajahan Jeli, Rantau Panjang dan Pasir Mas, JPS akan melaksanakan projek PLSB Sungai Golok fasa 2 dengan ceiling cost projek sebanyak 879 juta. Kementerian bersama dengan Kerajaan Thailand telah menubuhkan Joint Steering Committee JSC Muara Sungai Golok bagi tujuan perundingan berkaitan kerja-kerja pembangunan menaik taraf projek fizikal di Muara Sungai Golok. Perundingan ini telah dilaksanakan secara berkala sejak tahun 1997. Yang berhormat minta penjelasan sikit. Terima kasih Yang berhormat datang kawasan tapi tak jemput saya, tak maklum. Saya tak tahu Yang berhormat datang kawasan saya. Lain kali masuk rumah bagi salam. Okey, pertama. Yang kedua ialah tentang bila projek fasa 2 ini akan dilaksanakan. Jadi saya harapkan supaya sebab ini urgent dah nak masuk musim tengkujuh yang kedua. Jadi yang bulan 10 ni, jadi harap sangat projek fasa 2 disegerakan. Okey, untuk makluman Yang berhormat, tiap kali sebelum itu saya datang ke negeri, saya maklumkan dan tak ada masalah untuk wakil negeri hadir. Ya, saya tidak ada isu dengan masalah tersebut. Tetapi ya, ada kadang-kadang isu yang segera. Ya, saya hadir dan turun. Jadi itu bagi saya kita ambil pendekatan yang terbuka. Ya, bersamalah ya, macam ada menteri besar pun tak turun bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun ke negeri mereka. Betul. Jadi seterusnya tentang saya akan habiskan. Saya tahu banyak lagi ni. Dekat Kelang tu. Bagi Menteri. Okey, saya akan jawab tumpatlah sebelum saya ni. Yang lain kita akan jawab secara bertulis. Tak apa, dengan hulu hangat saya bagi secara bertulis. Menteri, sini. Okay. Kelang Menteri. Tumpat yang telah meminta cadangan penyelesaian isu banjir segamat ni di negeri. Ya, kejap. Okey. Isu banjir di negeri Kelantan dan pendirian supaya pusat kajian banjir dan pusat pemindahan kekal dapat dibuat di kedua-dua negeri. Soal pusat pemindahan kekal dan sebagainya itu di bawah bidang kuasa NATMA. Ya, tetapi antara yang dibuat selain daripada apa yang saya telah sebut sebentar tadi ialah projek naik taraf saliran dan peruntukan berjumlah 29.7 juta ringgit ya, membabitkan kerajaan negeri dan juga pihak PBT. Kajian pelan induk saliran mesra alam bagi 7 bandar di negeri Kelantan dengan peruntukan berjumlah 17.5 juta ringgit. Untuk segamat, saya minta kerajaan nyatakan status pelaksanaan projek-projek tebatan banjir dan pembaikan semula sistem peparitan di zon-zon merah yang sering banjir di kawasan segamat. JPS telah memperkenalkan manual saliran mesra alam sebagai salah satu kaedah kawalan di punca untuk menangani banjir kilat sejak tahun 2001. Pemakaian dan pelaksanaan ini membantu PBT memastikan sistem-sistem yang beroperasi diselenggarakan dengan baik bagi memastikan masalah banjir kilat. Susulan daripada banjir besar yang berlaku pada tahun 2006, 2007 dan 2011 di negeri Johor, kerajaan telah meluluskan projek RTB Segamat yang telah siap sepenuhnya pada 2016 dengan kos banyak 206 juta ringgit. Ini sedikit sebanyak telah mengurangkan impak, tetapi saya percaya dalam keadaan yang terkini kita perlu mungkin melihat keperluan semasa tentang soal tebatan banjir di Segamat. Betul lupa Menteri. Satu je soalan. Terima kasih yang betul. Berkenaan dengan banjir di Segamat ni khususnya di fasa 2 di mana dijangka akan siap pada Jun ini. Saya mohon Menteri maklum sejauh mana atau beberapa peratusan itu telah siap, dan juga fasa ketiga yang di dalam perancangan akan bermula pada 2023, dan khususnya di kampung seberang Batu Badak ni sebenarnya setiap kali banjir hampir mangsa-mangsa ini ditetapkan di PPS dalam sebulan kerana air termenung, air tidak menurun. Dan walaupun tidak berhujan, air itu melakung disebabkan bukan saja di Segamat, tetapi air itu dari Negeri Sembilan, ya, kerana punca pendapatan penduduk kampung Batu Badak ini adalah di tepi sungai sebab kebanyakannya adalah nelayan, dan mereka juga telah meminta untuk meminda sementara atau mendapatkan tanah supaya mereka boleh duduk. Hampir ada dalam 18 keluarga di situ. So saya mohon Menteri untuk membantu khususnya di kampung Batu Badak dan juga kampung Berata yang kerap banjir ini, yang mereka terpaksa menetap hampir sebulan di PPS. Terima kasih.
Itu saya akan beri secara bertulis. Menteri ya. Ya. Segamat jangan bagi dah. Saya last saja tentang Ulu Langat. Iaitu tentang peruntukan bagi tujuan penyelesaian isu banjir di Ulu Langat. RTB Sungai Langat fasa 1 telah diluluskan dengan kos projek RM41 juta dan akan ditender pada suku ini dan akan mengambil masa 35 bulan. Seterusnya kerajaan juga telah memohon peruntukan khas off budget bagi melaksanakan projek tebatan banjir di Sungai Langat fasa 2 yang merupakan sebahagian daripada total solution bagi kejadian banjir di Sungai Langat. Dan JPS Negeri Selangor juga turut melaksana 13 projek di RTB di lembangan Sungai Langat yang menggunakan peruntukan kerajaan negeri bagi menangani masalah banjir. Menteri, Jadi, kalau boleh fasa 2 sebenarnya kalau boleh 30 saat saya 30 saat kalau boleh. Masalah masa RTB lain-lain tu saya minta 30 saat kalau boleh saya minta Menteri. Silakan. Menteri jawab secara bertulis. Fasa 2 RTB Sungai Buloh fasa 2 yang Menteri Besar ada memohon kalau boleh jawab secara bertulis. Jadi apa-apa yang saya tak sempat jawab yang telah dibangkitkan dalam perbahasan Setiawangsa kita mohon maaf, kita akan jawab secara bertulis. Tentang hal-hal lain boleh datang bertemu saya untuk kita cari penyelesaian masalah-masalah setempat secara bersama. Baik, terima kasih Menteri.